Didik TV KPM. Sean, Sean, semalam saya ada beli laser. Wah, ya ke? Saya pun ada beli. Oh, ya ke? Okey, tengok laser saya warna merah. Wah, ni saya punya warna Ungu. cantik kan? Cak. Tapi Sean, Ya. saya ada dapat satu kepingan. Dapat apa tu? Awak ada dapat tak masa beli laser tu? Dapat juga yang Dapat ini. kan? Cuba saya tengok. Okey. Warna dia boleh pecah. Cahaya dia pecah kepada 4. Cantiknya. Saya pun nak cubalah. Nampak tu? Saya punya lagi banyak. Tapi saya punya jauh-jauh lagi jelas, lagi cantik. Ya betul lah. Kenapa Zuraidi punya dia lagi jauh ah? Tapi nak kena panggil cikgu ni. Kenapa Cikgu! macam Cikgu Nisa. Cikgu Nisa kat mana ni? Kenapa kecoh-kecoh cikgu dengar ni? Itulah cikgu, nampak kan? Dia punya pisahan kan? Okey. Jarak untuk Zuraidi tu lagi besar daripada saya punya. Dia punya lagi cantik cikgu. Kenapa macam ni? Kenapa macam tu, cikgu? Okey, inilah yang kita nak belajar hari ni, Sean Zuraidi. Daripada satu alur cahaya boleh membentuk corak-corak yang lain di atas skrin putih tu tadi. Wow, ini sangat menarik ah. Nak masuk kelas cikgu lah. Jom kita masuk kelas cikgu hari ni. Jangan tak masuk. Okey, jom. Hai semua, anda sedang menonton Menengah Atas di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku hos anda. Dan sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti makan pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun, dan pastikan anda gunalah gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan seperti yang anda dengarkan tadi kan, saya sebut Menengah Atas. Sekarang kita dah tukar dan nama-nama program kita dah tak ada lagi Teras, Mahir ataupun Teroka. Sekarang kita dah tukarkan nama dan dikenali sebagai sama ada tahap 1, tahap 2, menengah rendah ataupun menengah atas, ya. Dan ini adalah bagi memudahkan ibu bapa dan juga kawan-kawan saya yang ada di rumah tu untuk mengenal pasti mata pelajaran yang diajar dalam program kita. Dan ini dijalankan sempena KPM Perkasaku yang dirasmikan ataupun yang dirasmikan pada 30 Ogos lalu. Baiklah, untuk hari ini seperti yang anda nampak tadi, kita ada seorang cikgu yang akan bersama kita, iaitu Cikgu Nisa. Hai cikgu. Hai Sean. Salam sejahtera. Sejahtera. Sihat cikgu? Alhamdulillah sihat cikgu hari ni. Sean macam mana? Sangat sihat cikgu. Dan cikgu, sebenarnya saya nak tanya cikgu, macam mana corak-corak tadi kan bila kita bermain dengan lampu laser tadi? Bagaimana ia boleh terhasil, cikgu? Okey, sebelum cikgu jawab soalan Sean tu, cikgu nak tunjuk lagi satu aktiviti, tahu Sean? Ya. Okey, boleh cikgu tunjuk Okey, boleh cikgu. Kita tengok pada skrin putih. Okey. Sean nampak berapa alur cahaya tu? Cikgu, ada satu cikgu. Satu alur cahaya kan, Ya. Sean? Okey. Katalah Sean, kalau cikgu letakkan wire ni pada laser putih. Okey. Okey. Agak-agak Sean lah apa yang akan berlaku. Cikgu, macam ni dia akan terpisah dua lah cikgu. Terpisah dua. Ya. Okey, kita tengok apakah yang akan berlaku. Okey, cikgu gerakkan sikit. Sean. Wah, ini yang Sean nampak tadi, betul tak Sean? Cikgu. Okey. Yang ni kan, saya nampak macam dia terpisah-pisah. Dia macam ada Terpisah-pisah. jalur kan. Ya, betul. Okey, ini Sean sebenarnya ada kaitan dengan tajuk pembelajaran yang kita akan buat hari ini, iaitu tajuk interference gelombang. Okey, apa dia interference gelombang tu kan? Sebelum cikgu jawab dulu soalan Sean, cikgu akan tunjuk dahulu beberapa nota. Cikgu akan terangkan dulu apa nota yang kita akan tengok kan. Okey, pertama sekali, yang seperti cikgu telah terangkan, satu alur cahaya boleh menghasilkan corak yang terdiri daripada pinggir cerah dan pinggir gelap yang berulang. Itu yang Sean nampak tadi dengan Zuraidi. Okey, sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut, kita akan tengok dulu apakah yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, cikgu. Okey, kita pertama sekali untuk menjawab soalan Sean tadi, kita kena memahami dulu prinsip
superposisi gelombang. Kemudian kita akan menghuraikan tentang corak gelombang interference. Menghubung kait, itu sebenarnya L tu bukan L tapi lambda. A, X dan D berdasarkan corak interference gelombang. Dan akhir sekali kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan interference gelombang. Baik, cikgu. Okey, cikgu akan terangkan dulu sebelum jawab soalan Sean. Cikgu akan terangkan dulu tentang prinsip superposisi. Okey, prinsip superposisi ini bermaksud pertindihan dua atau lebih gelombang menghasilkan amplitude gelombang paduan. Okey, kemudian tajuk kita hari ini interference gelombang. Okey, bermaksud superposisi dua atau lebih gelombang dari sumber gelombang yang koheren. Koheren itu bermaksud beza fasa tetap. Beza fasa tetap macam gambar yang telah cikgu letakkan. Kalau Sean nampak puncak bagi gelombang, ada warna-warni gelombang tu kan. Setiap puncaknya jatuh pada titik yang sama. Kalau boleh cikgu tunjukkan kan. Sini dia punya titik. So titik ni jatuh pada yang betul. Sama. So ini yang dinamakan beza fasa tetap. Okey. Kemudian gelombang yang koheren juga mempunyai frekuensi yang sama. Itu bermaksud koheren. So, dengan ada dua syarat ini barulah interference gelombang boleh berlaku. Baik, cikgu. Okey. Kemudian interference gelombang terdiri daripada interference membina dan juga interference memusnah. Okey, kalau interference membina tu, okey, bermaksud puncak dan puncak akan satu puncak A, katalah puncak tu kita namakan dia A, puncak yang lain A juga. So hasil tambah dua puncak akan jadi 2A. So ini dinamakan interference membina. Kemudian ada lembangan. Satu lembangan campur satu lembangan akan membentuk dua lembangan. Maksud cikgu ini daripada segi amplitude lah. Okey, kemudian kalau interference memusnah. Kalau memusnah bermaksud satu puncak berjumpa dengan satu lembangan. So dia akan musnah. Tak ada interference yang terhasil. Okey. Jadi barulah cikgu boleh jawab apa yang Sean tanya tadi. Jadi daripada satu alur cahaya tadi, Sean cakap tadi Sean gunakan kad ke? Satu kad tadi kan? Ya, betul. Okey, boleh tak Sean tolong angkat? Okey, sebenarnya yang Sean guna itu adalah terdiri daripada belahan-belahan. Kalau Sean pegang tu berapa dia punya line tu, Sean? Dalamnya atasnya dituliskan 80 garisan. Okey, 80 garisan. 8 maksudnya dekat parutan itu ada 80 garisan. Jadi satu alur cahaya tadi telah melalui 80 garisan dan setiap 80 garisan itu telah melalui superposisi. Maka superposisi gelombang tadi membentuk interference membina dan interference memusnah. Maka itulah yang Sean nampak di atas skrin putih ni tadi. Ada corak terang, gelap, terang, gelap. Maknanya yang terang tu adalah interference membina. Betul. Dan yang gelap-gelap sedikit tu adalah interference memusnah. Yes, pandailah Sean ni. Baik. Itulah dia apa yang kita nak belajar hari ni, iaitu interference gelombang. Baik cikgu. Dan silakan. Tak ada. Cikgu, baik cikgu. Ingatkan tersalah cakap tadi. Tak apa cikgu. Saya rasa kalau kita nak tahu bagaimana corak interference tu terbentuk, kepada mereka yang menonton di rumah tu, kawan-kawan saya yang ada di rumah tu, jangan ke mana-mana. Kita akan tahu selepas ini di Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Menengah Atas di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Nisa untuk mata pelajaran kita pada hari ini, iaitu fizik. Baiklah cikgu, jom kita mulakan pembelajaran kita.
Okey, untuk pembelajaran kita, untuk meneruskan pembelajaran kita hari ini, kita akan mulakan aktiviti yang pertama untuk memerhatikan corak gelombang cahaya. Ya. Okey. So kita akan mulakan dengan satu eksperimen yang dinamakan eksperimen dui celah atau lebih terkenal dengan eksperimen dui celah yang. Okey, kalau tadi Sean masa awal-awal tadi Sean gunakan 300 garisan. Ya, betul. Untuk membentuk corak-corak yang terhasil. Ya. Untuk aktiviti hari ini sebab namanya dui celah kan, kita hanya gunakan 2 celahan sahaja. Baik. Okey. Ya. So hari ini cikgu akan menggunakan laser berwarna hijau. Okey. Ini penting Sean sebenarnya sebab laser berwarna ini mewakili panjang gelombang tertentu. Okey. Ini yang kita namakan sebagai cahaya monokromatik. Ya. Untuk menjalankan eksperimen ini, kita mesti menggunakan cahaya monokromatik. Okey. Jadi hari ini cikgu memilih warna hijau sebab warna hijau lebih mudah untuk kita perhatikan. Baik, cikgu. Okey Sean, cikgu dah tekan laser. Okey, Sean tengok ya. Hari ini cikgu menggunakan dui celah dengan yang pertama sekali ni cikgu gunakan dui celah dengan saiz celah 0.5 mm. Baik, cikgu. Okey, itu tengok kan? Okey, sekarang kalaulah cikgu tukar. Kalau cikgu tukar tadi cikgu guna 0.5 mm. Okey. Sekarang cikgu nak tukar. Kalau cikgu guna 1.0 pula. Maknanya lagi besar lah, cikgu. Lagi besar dia punya saiz celah. Okey. So tadi Chan ingat tak tadi macam mana corak dia tadi? Corak dia ada juga terputus-putus tapi yang tengah tu macam tebal lah. Okey. Saiz celah, saiz pinggir gelap tu, pinggir terang macam mana? Saiz di antara pinggir terang dengan pinggir terang tu macam mana? Macam besar, cikgu. Macam besar. Okey, sekarang kita tengok pula. Tebal lah. Ya. Cikgu dah tergerak-gerakkan benda ni. Sekejap, cikgu kena laraskan balik. Okey. Okey, kejap ya. Cikgu kena laraskan balik. Okey, alamak. Cikgu telah menggerakkan dia. Okey, cikgu, mungkin saya gerakkan yang ini, cikgu. Boleh. Supaya mereka kawan-kawan saya ada di rumah pun dapat melihat dengan jelas. Okey. Sebenarnya murid-murid di rumah boleh merujuk buku teks pada muka surat 212. Cikgu menjalankan aktiviti hari ini dengan merujuk memang cikgu ambil daripada buku teks terus. Okey, Sean tengok Okey, tadi saiz celah 0.5. Ya, betul. Sekarang saiz celah 1.0. Ya. Okey. So corak yang terhasil tu berbeza. Betul, cikgu. Kan? Okey, jadi kita tengok dulu slide cikgu. Okey. Yang pertama, jarak pemisahan celah yang lebih kecil. Jadi, corak yang terhasil, pinggir cerahnya, saiz di antara pinggir cerah. Cikgu gerak pergi sana dululah kot. Okey, cikgu. Okey, saiz di antara pinggir cerah adalah lebih besar berbanding dengan yang lagi satu. Okey, ini adalah kita panggil, kita boleh simbolkan dia sebagai X. Okey. Jarak pemisahan ini pula kita simbolkan dia sebagai A. Baik. Okey, lebih mudah kalau gunakan simbol. Jadi cikgu ulang ya. Jarak di antara pinggir cerah berturutan kita simbol sebagai X. Jarak pemisahan dekat dua celah tu tadi kita simbolkannya sebagai A. Okey. Kalau Sean tengok, cuba Sean tengokkan. Kalau jarak pemisahan yang ini kecil, A kecil. X dia macam mana? Kalau A kecil, X besar. Okey, X besar. Kalau A besar? Dia macam terbalik, Cikgu. X tu kecil, Cikgu. X ni kecil kan? Okey, so itulah yang kita ingin perhatikan pada hari ini. Sebab tu tadi masa Sean buat, mesti ada perbezaan garisan tadi. Ya, betul. Sean dengan Zuraidi. Ya. Sebab tu ada corak yang saiznya besar, ada corak yang saiznya kecil. Okey. Alright, dah dapat perhatikan. Yang pertama, sekarang kita nak perhatikan pula corak bagi gelombang air. Corak bagi gelombang air, kita akan gunakan tangki riak. Yang ini pun murid-murid di rumah boleh merujuk muka surat yang sama sebenarnya, muka surat 212. Cikgu akan buat daripada arahan nombor 1 sehingga arahan nombor
3. Okey, boleh tak Sean tolong cikgu switch on? Okey, tapi Tolong sebelum tu, cikgu saya rasa hidupkan saya kena semula. tambahkan air sedikit. Okey. Cikgu. Rasa tak cukup air lah, cikgu. Okay, Sean tolong cikgu tambahkan air. Okey, cikgu saya tambahkan ya. Okey. Oh. Kemudian cikgu nak minta Sean tolong hidupkan Swiss. Okey. Rasanya Okey, cikgu Cukup rasa dah ke? cukup tu Sean. cukup ya, cikgu? Dah cukup. Okey. Okey. Dan sekarang saya pasang hidupkan Swiss ya, cikgu. Okey. Okey. Cikgu nak tengok kat depan tu kan? Ya. Okey. Kalau Cukup air ke, tengok cikgu, ataupun perhatikan, perlukan saya boleh tambah? cukup. Cukup Okay, cikgu? ini adalah corak bagi gelombang air. Okey, cikgu nak minta Sean tolong laraskan pada Swiss. Ada Swiss nombor 1 dengan Swiss nombor 2 Yang dekat kecil atau sebelah besar, sini. cikgu? Yang ini. Cikgu pergi tolong Okey, buat boleh, cikgu. Okey, boleh je. Okey. Okey. Okay, sebenarnya tangki riak ni kita boleh jadikan gelombang pegun ataupun gelombang tu bergerak. Okey. Okey, jadi kalau cikgu nak pegunkan supaya lebih mudah untuk kita perhatikan corak gelombang tersebut. Ya, cikgu. Okey, jadi kita dah nampak gelombang tu pegun, tadi bergerak kan? Ya. Okey, jadi bila dah pegun macam ni, maka kita akan nampak. Okey, kalau Sean perhatikan corak gelombang air, Ya. macam mana boleh Sean ceritakan corak gelombang air ni, Sean? Okey, cikgu. Daripada pemerhatian pada skrin ni. Daripada pemerhatian saya, ibu, juga harap mereka kawan-kawan saya ada di rumah pun dapat perhatikan juga yang sama. Betul. Saya nampak ada yang gelap dan juga ada yang cerah. Okey. Ya. Yang ini sama macam yang cikgu telah terangkan pada awal tadi, Sean. Ya, cikgu. Okey, ada interference pembina, ada interference memusnah. Okey, tapi berlainan sedikit gelombang air kalau nak dibandingkan dengan gelombang cahaya tadi. Okey. Untuk gelombang air, bagi yang pinggir berwarna merah pula dah. Bagi pinggir terang, Ya. okey, itu adalah di mana interference membina berlaku. Ya. Okay, sebenarnya pinggir gelap tu pun interference membina berlaku. Cuma ingat tak tadi, interference membina berlaku jika puncak bertemu puncak. Betul. Dan juga berlaku jika lembangan bertemu lembangan. Okey, jadi kalau pinggir itu cerah, Ya. agak-agak puncak ke lembangan? Saya rasa bila pinggir cerah tu, itu adalah puncak lah, Ya, ibu. pandailah Sean ni. Okey, so kalau yang cerah tu adalah puncak bertemu puncak. Ya. Yang gelap adalah lembangan bertemu lembangan. Okey. Ya. Okey. Alright. Selain daripada itu, Sean, kita boleh juga perhatikan corak gelombang air ni kalau kita ubah jarak pemisah. Jarak pemisah tu adalah Jarak di pemisah antara... tadi, Ya. kalau eksperimen yang pertama, dui celah tadi, cikgu gunakan dui celah kan tadi. Ya, Okey, jadi dui celah tu jarak pemisahnya berbeza. Satu 0.5 mm, satu lagi 1.0 mm. Ya, betul. Okey. So, jadi sekarang kita akan ubah pula jarak pemisah pada kita punya tangki riak. Okey, cikgu akan tutup dulu Swiss. Okey, Sean cuba. Saya cabutkan Okey, ya, ibu. buka. Okey. Okey. Kita akan tukar jarak pemisah yang lebih kecil. Okey. Saya cabutkan yang sini, ibu. Okey. Okey, jarak pemisah yang lebih kecil. Cikgu letak Okey, cikgu. Maknanya yang ni kalau saya bandingkan, yang ni adalah lagi besar daripada apa yang cikgu gunakan tadi lah. Betul? Okey. Baik, cikgu. Okey, sekarang cikgu akan hidupkan Swiss. Okey. Kita tunggu sekejap. Right. Okey. Jadi kita nampak dengan lebih jelas. Ya. Kita nampak dengan lebih jelas. Macam tadi, kita boleh buat perbandingan. Cikgu besarkan sikit. Sebenarnya kita boleh mengubah suai frekuensi. Okey. Kita boleh ubah suai frekuensi di sini untuk kita dapatkan muka gelombang yang lebih jelas kelihatan. Okey, cikgu rasa dah okey dah ni. Okey, Chan. Tadi kalau kita perhatikan, bila kita ubah jarak pemisah yang lebih kecil, kita nampak jarak pinggir terang dengan pinggir terang itu lebih besar. Lebih besar. Yang tadi kita guna jarak pemisah besar. Ya. Dia punya jarak antara pinggir terang dengan pinggir terang kecil. Betul. Yang ini, bila jarak pemisah kecil, dia punya jarak pada pinggir yang terhasil tu
besar. Betul tak? Betul, So Ibu. samalah pemerhatian kita dengan cahaya tadi. Cuma cahaya sebab sifatnya sifat gelombang cahaya. Ya. So kita nampak. Kalau gelombang air, macam inilah rupa muka gelombang yang kita nampak. Okey. So jadikan Sean, kalaulah cikgu nak tanya dekat Sean kan. Ya, cikgu. Kita dah tengok gelombang cahaya sebab kita boleh nampak. Ya, betul. Okey, kita boleh perhatikan juga gelombang bunyi. Ya. Gelombang bunyi pula dah cikgu tersalah. Ah. Kita dah perhatikan gelombang cahaya. Ya. Okey, lepas tu kita boleh perhatikan gelombang air. Ya, betul. Okey, kalau gelombang bunyi. Okey. Kalau gelombang bunyi, Ibu, Okey, kalau gelombang bunyi macam mana agaknya Sean? saya rasa bunyi tu kita tak dapat lihat, Ibu. Kita tak dapat lihat. hanya dapat dengar lah. Okey, kita dapat dengar. Ya. Agaknya lah kan Sean, berdasarkan apa penerangan yang telah cikgu terangkan tadi. Ya. Macam mana nak bezakan antara interference membina dan interference memusnah bagi gelombang bunyi? Okey, cikgu. Kalau saya ingat semula, Ibu, apa yang Aha. cikgu dah sebutkan tadi, untuk interference membina tu, dia bagaikan dua puncak tu bila bergabung menjadi lagi besar. Betul? Jadi kalau saya kaitkan pula dengan gelombang bunyi, bermaksud apabila adanya interference membina, maknanya bunyi tersebut adalah lebih kuat. Ya, Kalau betul. saya bandingkan dengan memusnah tadi, adalah puncak dengan apa tadi tu? Lembangan. Lembangan tu bila digabungkan menjadi Memusnah. menatang ataupun memusnahkan. So, maknanya saya rasa mungkin bunyi tu sama ada sangat tak kuat ataupun tak boleh dengar bunyi tersebut langsung. Betul? Pandailah Sean ni. Senang Betul, cikgu nak ajar. Kan? Okey. Ya. Kalau untuk gelombang bunyi pula, sebab gelombang bunyi kita tak dapat nak perhatikan. Ya. So kita kena dengar. Jadi untuk gelombang bunyi pula, pada titik di mana interference membina berlaku, maka kita akan dengar bunyi yang lebih kuat. Ya. Tetapi bila interference memusnah berlaku, maka kita mungkin tak dengar terus atau kita dengar dengan bunyi yang perlahan. Okey. Cikgu akan sambung dengan cikgu punya skrin di sini. Ya, cikgu. Cikgu punya slide. Okey, cikgu nak terangkan semula tentang corak interference bagi gelombang air tadi. Ya. Okey, macam yang telah Sean terangkan tadi, okey, kawasan cerah dan kawasan gelap. Okay, di mana interference membina berlaku. Okey, tetapi untuk gelombang air, interference memusnah berlaku apabila ada kawasan kelabu. Kita tak berapa nampak jelas tadi kan? Kita tak nampak pun tadi. Okey, tapi kita boleh nampak dengan jelas yang melalui gambar rajah pada slide cikgu. Ya. Okey, jadi di kawasan yang kelabu inilah di mana interference memusnah berlaku bagi gelombang air. Okey, cikgu. Okey, untuk gelombang bunyi kita telah bincangkan tadi, kan? Okey, jadi apa yang telah kita belajar dalam segmen pada kali ini, kita memerhatikan corak interference bagi gelombang cahaya dan juga gelombang air. Okey, dan kita cuba ramalkan apakah corak interference bagi gelombang bunyi. Ya, cikgu. Dan sekarang kita dah perhatikan kan corak interference bagi gelombang-gelombang tersebut. Betul? Lepas ini kita akan melukis pula corak interference bagi gelombang. Tapi kalau anda nak tahu bagaimana untuk melukis tu, jangan ke mana-mana, kita kembali semula ke Menengah Atas Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Menengah Atas di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Nisa untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu fizik. Dan sebelum kita berehat tadi kan Cikgu, kita dah berbincang ataupun Cikgu dah terangkan dan juga melalui pemerhatian kita dah nampak dah corak interference gelombang. Dan sekarang pula Cikgu kita akan mula untuk melukis. Okey, kita dah perhatikan corak, sekarang kita nak belajar untuk melukis. Baik, Cikgu. Sebelum tu Cikgu nak terangkan dululah sikit kan tak tahu pula macam mana nak lukis. So jadi kita ada A tadi ingat lagi tak? Jarak pemisah di antara dua sumber. Okey. Kita gunakan simbol A. Kemudian kita ada interference membina. Ya.
Okey, jika puncak bertemu puncak, lembangan bertemu lembangan. Ya. Okey. Kemudian kita ada interference memusnah jika puncak bertemu lembangan. Okey, dan kita ada titik anti-knot. Kita ada titik knot. Okey. Okey, titik anti-knot berlaku apabila, tengok ni contoh, puncak bertemu puncak. Okey. Atau lembangan bertemu lembangan. Baik. Pada titik knot pula, interference memusnah berlaku. So Ya. itulah titik-titiknya. Okey, Okey, sekarang murid-murid di rumah juga boleh melakukan aktiviti ini bersama-sama dengan cikgu dan juga Sean dengan merujuk buku teks muka surat 215. Baik, cikgu. Okey, sekarang Sean sedia? Saya dah sedia, cikgu, dan saya rasa kepada kawan-kawan saya ada di rumah tu, kalau anda nak buat kalau anda turut serta nak buat bersama dengan saya atau bersama dengan kita, pastikan anda sediakan bahan-bahan yang ada seperti mana saya nak tunjukkan ni lah. Okey, kertas kita ada. A4 ataupun kertas kosong pun boleh. Boleh. Asalkan dia kosong untuk kita melukis ya corak gelombang ataupun corak interference gelombang ya. Betul. Seterusnya kita pun perlukan pembaris, pembaris panjang pendek asalkan kita boleh lukis. Dan juga jangka lukis, cikgu, serta pen ataupun pensel ya. Okey. Dan saya nampak pun kita ada sediakan juga pen marker yang kalau sempat tu kita boleh gunakan jugalah, cikgu. Boleh. Okey, saya dah bersedia, cikgu, dengan bahan-bahan saya. Bersedia ya? Ya, Okey. So, jadi yang pertama, arahan yang pertama, jarak di antara dua sumber koheren Ya. 4 cm. Okey, baik. Jadi, Sean akan ukur dulu, tandakan dulu satu titik. Okey, cikgu. Tandakan titik. Okey, Saya satu tandakan kat titik. sini dulu. Kemudian daripada titik yang telah Sean tanda, Ya. ukur 4 cm. 4 cm, Okey, cikgu. seperti Okey, di sini. okey, cikgu juga telah tunjukkan pada skrin. Okey. Jadi A sama dengan 4 cm. Boleh, Okey. Sean? Boleh, cikgu. Nak saya juga tunjukkan A ke? Tak perlu lagi. Tak perlu. Tak perlu Okey, cikgu. Dah ada dah 4 Okey. cm. Kemudian, kedua, kita akan lukis muka-muka gelombang dengan jejari Ya. 1 cm, 2 cm, 3 cm hingga 7 cm. Jadi, Sean akan gunakan jangka lukis, ukur pada pembaris. Ya. Kemudian, letakkan pada sumber tadi Okey. dan Sean akan lukis. Okey, Satu cikgu. persatu. Satu persatu, Satu cikgu. persatu. Cikgu juga akan tunjukkan pada skrin. Yang pertama, 1 cm. Okey, saya tunjukkan ya. Yang ni Okey. adalah pembaris ya. Yang nampak tu ini adalah 1 cm lah. Mungkin ada orang yang tak pasti macam mana nak gunakan Mungkin kan? jangka lukis ya. Okey, maaf ya, tangan saya bergetar sikit sebab teruja sangat nak mula. Okey ya. Alright, sekarang ini adalah 1 cm. Saya lukiskan ya gelombang ya, cikgu. Muka-muka gelombang. Okey. Alamak. Okey, kejap. Okey, boleh Sean? Boleh, Tak cikgu. apa, take your time. Alamak, tergerak. Okey, cikgu akan teruskan ya. Cikgu akan teruskan untuk jejari yang kedua. Mungkin murid-murid di rumah boleh juga ikut serta untuk melukis corak interference gelombang. Okey. Yang kedua, 2 cm. Ditandakan dengan putus-putus untuk membezakan di antara puncak dan lembangan. Okey, kemudian 3 cm, 4 cm. Tak apa, Syam boleh Okey, boleh je, teruskan cikgu. sahaja. Okey. Okey, cikgu akan tunjukkan terus pada skrin. Okey, sehingga 7 cm. Okey, jap cikgu pun nak kira lah. 1, 2. Okey, cikgu, saya tengah buat yang 3 Okey, cm sekarang. 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Maknanya cikgu, kalau kita gunakan kertas graf pun boleh ke, ataupun lagi baik kalau kita gunakan kertas putih? Boleh juga kalau Syah nak gunakan kertas graf. Okey, tadi dah 3 cm, sekarang saya buat untuk 4 cm pula. Okey. Okey. Ya. Okey. Sampai 7 cm ke, cikgu? Kalau Syah buat sampai 4 pun tak apa, Syah. Okey, boleh je. Okey, saya selesaikan yang ni dah terlebih dahulu, cikgu. Okey. Okey. Bagus, Syah ni. Okey, saya tunjukkan inilah hasil kerja saya. Hasil Kalau kita kerja bandingkan Sean. dengan yang ni ya. Okey, so jadi Sean buat sehingga 4 4 cm. Okey, Ya. jejari 4 cm. Jadi kita akan teruskan. Kemudian Sean, kita akan tandakan titik anti-knot dan knot. Ingat tak tadi? Okey. Okey, ingat tak tadi? Sebab tu dekat dalam cikgu punya slide ini, cikgu telah buat dengan warna yang berbeza dan garisan putus-putus supaya
lebih mudah untuk murid-murid di rumah perhatikan. Okey, kita nak lukis titik anti-knot dan knot. Okey, tadi titik anti-knot untuk interference membina. Jadi kita tengoklah interference membina. Di mana interference membina berlaku, maka kita akan lukiskan titik anti-knot. Okey, di situ ada titik anti-knot, kemudian ada lagi titik anti-knot. Okey. Lepas kita dah tandakan titik-titik anti-knot, kita akan tandakan pula titik untuk knot. Knot. Dan knot tu adalah untuk knot interference memusnah. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, puncak bertemu lembangan. Lembangan yang putus-putus. Puncak yang garis penuh, nama putus-putus. Jadi di situ adalah di mana titik knot terbentuk. Okey. Boleh Sean dapat sampai sini? Okey, saya gunakan pen marker ke untuk tanda ke ataupun saya gunakan tak pensel je lah. Cikgu rasa Sean tengok pun dah tak apa dah. Okey, boleh. Sean just cuma perhatikan apa yang telah cikgu dekat sini. Tapi murid-murid di rumah buat sampai habis. Okey. Baik cikgu. Okey. Kemudian bila telah kita tandakan titik anti-knot dan knot, kita akan lukiskan pula garisan. Garisan apa? Garisan anti-knot. Kalau titik-titik anti-knot tadi akan membentuk satu garisan. Jadi kita lukiskan garisan anti-knot. 3 garisan anti-knot ya. Okey. Jadi 3 garisan anti-knot. Kemudian garisan knot pada interference memusnah. Jadi inilah bagaimana kita melukis corak interference gelombang. Okey. Alright. Syah, ada apa-apa nak tanya kat sini? Cikgu, saya nak buat satu pemerhatian. Boleh je? Okey, boleh. Sebab kalau saya bandingkan yang corak yang kita lukiskan ni dengan corak gelombang ataupun corak interference gelombang yang dihasilkan oleh air tadi yang kita buat eksperimen kan. Betul. Maknanya yang tempat kelabu. Sebelum ni kita ada nampak tempat kelabu kan, macam ada macam jalur kelabu kan. Betul. Itu sebenarnya adalah garisan knot ke cikgu? Betul. Garisan knot. Pandai kan? Syah ni cikgu tak ajar pun dah boleh perhatikan. Secara perbandingan lah di antara apa yang kita lukis. Ini betul ke cikgu? Betul. Betul. Tapi untuk gelombang cahaya, sebab kita tak boleh nampak dia punya muka-muka gelombang cahaya tu. Kita cuma dapat perhatikan corak interference bagi gelombang cahaya tadi. Jadi kita tak nampaklah sebenarnya muka-muka gelombang ini. Tapi muka-muka gelombang ini dapat kita perhatikan pada tangki riak tadi melalui gelombang air. Okey. Sekarang kenapa kita nak kena lukis kan? Sebab sebenarnya kita nak buat perbandingan untuk kita membentuk sebenarnya satu rumus untuk interference gelombang. Okey, jom kita tengok dulu. Sean ya, kita jawab dulu beberapa soalan yang berkaitan dengan aktiviti. Perbandingan di antara corak 1 dan corak 2. Cuba Sean perhatikan apakah pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, baiklah. Pemboleh ubah yang dimalarkan adalah pemboleh ubah yang ditetapkan kan cikgu? Betul. Yang saya perhatikan cikgu adalah D, iaitu jarak tegak dari sumber koheren ke kedudukan X yang dilukis. Dan selain daripada itu adalah panjang gelombang. Okey, betul. Panjang gelombang kalau kita nak tengok kat sini adalah diukur dari 2 titik sefasa. Okey, maksudnya kalau nak ambil puncak ke puncak lah. Kalau lembangan ke lembangan lah. So yang ini adalah panjang gelombang. Okey. Jadi betul lah tu apa yang Syah perhatikan. Sekarang apakah hubungan antara X dengan A? Okey cikgu. Kalau X dengan A. Okey, cuba Sean tengok pada corak 1, tengok pada X dan A dia. Okey, cuba Sean perhatikan. Daripada pemerhatian saya cikgu, saya nampak yang untuk A tu nampak besar cikgu, nampak panjang. Betul? Okey. Dan X pula adalah kecil ataupun jaraknya lagi dekat. Betul. Jadi apa yang kita boleh simpulkan bahawa jika A bertambah, maka X berkurang. Cikgu akan tuliskan pada whiteboard. Okey, apa yang telah kita perhatikan dekat sini. Apabila apabila A bertambah, X berkurang, atau atau dalam erti kata lain kita boleh cakap A berkadar songsang dengan X. Maknanya macam hubung kait ni adalah terbalik lah itu. Betul. Okey. Okey, seterusnya berdasarkan corak 2 dan 3, murid-murid di rumah boleh merujuk buku teks pada muka surat 216 hingga 217. Okey. Untuk corak 2 dan 3, apakah pemboleh ubah yang dimalarkan?
Okey cikgu, yang saya nampak tu masih jarak tegak iaitu D. Okey, dan juga ni pula berlainan sikit sebab jarak pemisahan antara dua sumber koheren tu juga dimalahkan. Betul. Ya. Betul? Okey. Kalau kita bandingkan pula panjang gelombang ataupun simbol lambda? Kalau simbol cikgu, saya nampak untuk corak 3 cikgu. Okey. Lambdanya adalah lebih panjang ataupun lebih besar berbanding dengan dalam corak 2. Pandai. Okey, sekarang cuba kita buat hubungan pula. Apakah hubungan antara X dengan lambda? Okey, saya rasa cikgu berdasarkan pemerhatian saya cikgu, dan saya rasa kepada mereka kawan-kawan saya ada di rumah juga dapat nampak pemerhatian tersebut, di mana apabila hubungan X dengan A, apabila X bertambah maka lambda pun bertambah juga. Okey. Jadi apa yang kita boleh tulis kat sini? Lambda bertambah, X bertambah. Dalam erti kata lain, X berkadar terus dengan lambda. Okey. Okey. Oh, cikgu lupa nak tekan jawapan, Sean. Oh, alamak. Okey, betul jawapan Sean tadi semua. Okey, sekarang kita pergi kepada yang terakhir lah. Okey. Daripada corak yang ketiga, cuba Sean ramalkan, apakah hubungan antara X dengan D? X dengan D daripada kesemua corak yang kedua, soalan pertama yang kedua itu. Okey. Kalau D bertambah, saya rasa kalau D bertambah, X pun akan bertambah itu. Pandai Sean ni. Betul ke itu? Betul. Oh. Apabila D bertambah, maka X juga akan bertambah. Jadi apa yang kita boleh simpulkan? X berkadar terus dengan D. Kenapa cikgu tulis anak panah kat sini? Cikgu gunakan simbol anak panah untuk membezakan sama ada bertambah atau berkurang. Sebab untuk memudahkan cikgu cerita kat sini kan? Okey, alamak, yang ni kan cikgu nak tukarlah sebenarnya supaya lebih nampak perbandingan. Okey, supaya kat sini semua X. Okey? Jadi berdasarkan apa aktiviti yang telah kita jalankan tadi, kita boleh buat satu hubungan sebenarnya di antara X dengan semua pemboleh ubah yang ada. A, lambda dan juga D. Baik cikgu. Okey. Kalau A, maksudnya 1/A. Kan? 1/A lah kat atas 1. Lambda berkadar terus. Dan D juga berkadar terus. Okey, tapi selalunya kita tak tulis kan? Satu D? Betul. Jadi ini satu rumus yang kita boleh katakan untuk menghubung kait setiap pemboleh ubah yang ada tadi, iaitu X, lambda, D dan juga A. Dan selalunya rumus ini kita gunakan, kita ubah suai sikit. Okey, kita jadikan lambda sebagai tajuk. Bila kita jadikan lambda sebagai tajuk, cikgu tulis kat atas lah ya. Boleh cikgu. Okey, lambda sama A X per D. Dan inilah dia formula yang selalu kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan interference gelombang. Okey. Baiklah cikgu, dan saya rasa untuk formula ini nanti kita akan gunakan juga untuk menyelesaikan beberapa masalah ataupun soalan selepas ini. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali semula ke Menengah Atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Menengah Atas di Didik TV KPM, dan mata pelajaran untuk hari ini adalah fizik. Dan sebelum kita berehat tadi, cikgu dah terbitkan rumus untuk kita menyelesaikan masalah bagi masalah-masalah yang berkaitan dengan interference gelombang, iaitu lambda sama dengan AX per D. Baiklah cikgu, jom kita selesaikan masalah yang pertama. Okey, jadi sekarang kita akan selesaikan masalah yang pertama. Cikgu baca soalan, okey? Ya, cikgu. Raja menunjukkan corak interference gelombang air yang dihasilkan oleh dua sumber yang koheren S1 dan S2.
pada titik manakah interference membina berlaku? Tadi kita dah lukis tadi, Sean. Ya, betul, Okey, cuba Sean tengoklah. Okey. Kalau saya nak ulang balik, interference membina adalah apabila interference membina ialah apabila bila berlaku? bila puncak dengan puncak bertemu dan juga apabila lembangan dan lembangan bertemu. Okey, betul. Ya. Kalau berdasarkan apa yang telah Sean terangkan tadi, apakah jawapannya? Okey, saya nampak garisan yang ditunjukkan ya dalam rajah tersebut. Puncak dia adalah garisan yang biasa, Okey. dan yang berputus-putus tu adalah lembangan. Dan saya nampak jawapannya adalah P kerana itu merupakan lembangan ya. Okey, betul. Dan juga R di mana dua puncak bertemu cikgu. Okey, betul lah Sean. Kita Betul tengok ke? dulu. Yes. Yeah! Betul. Okey, cikgu. Okey, Sean. Jadi, berjaya tadi Sean. Apa yang telah kita perhatikan tadi, lepas tu melalui lukisan tadi, Ya. Sean telah berjaya mengingat semula apa yang telah Sean pelajari. Ya, Okey. terima kasih cikgu. Okey, bagus Sean ni. Murid-murid di rumah boleh contohi kesungguhan yang telah ditunjukkan oleh Sean. Okey, jadi kita terus kepada soalan yang kedua. Ya. Okey, untuk soalan yang kedua, rajah menunjukkan fenomena interference gelombang air. Okey, gelombang air lagi. Berapakah panjang gelombang? Panjang gelombang Panjang gelombang. bagi gelombang air tersebut. Ya. Okey, jadi Sean, Ya. pertama sekali, untuk kita selesaikan soalan ini, kita kena kenal pasti dahulu Ya. apakah pemboleh ubah yang diberikan. Okey, baik cikgu. Okey, jadi untuk panjang gelombang, simbolnya ialah Lambda. lambda. Ini S1, S2. S1, S2. S1, S2, apa tadi simbol dia? Ingat lagi tak? Simbol dia adalah A ke cikgu? Pandailah. Okey, ingat kan? Okey, Ah. jadi memang kena ingat. Kalau tak ingat, tak boleh jawab soalan ni. Ya, betul. Okey, jadi bila kita dah tahu lambda A, okay, jadi sekarang kita tengok pula jarak ni. Jarak di ni, antara sumber dengan skrin. Ya, saya rasa yang ni adalah D cikgu. Okey, pandai juga. D. Okey. Kemudian jarak di antara kat sini bawah ni apa? 16 cm ni apa, Con? Saya rasa yang ni adalah X di mana dia adalah jarak di antara dua puncak ataupun dua pinggir. interference. Yang Pinggir cerah. Pinggir cerah yang membina itu? berturutan. Betul. Ah. Pinggir cerah yang berturutan. Okey, baik. Pinggir cerah berturutan atau boleh juga kita ambil pinggir gelap berturutan. Okey, mana-mana pun jadi boleh kat lah. situ X lah. Okey. Okey, Sean. Tapi kan Sean, kita Ya. kena ingat berturutan. Okey, cuba tengok ada berapa tu. Oh ya, kalau berturutan tu ada satu, ni, dua. Kan, ini ada satu. Ya. Sini dua. Ya. Okey. Bermaksud di sini 16 cm itu perlu dibahagi dengan 2. Okey, jangan lupa kita kena bila nak dapatkan X, kita kena bahagikan X dengan 2. 16 cm perlu dibahagi dengan 2. Jadi X-nya adalah sebenarnya 8 cm. Okey. Oh, hampir tak nampak. Hampir tak nampak ya. Okay, kemudian ingin juga cikgu ingatkan, tengok semua nilai yang diberi dalam cm. Ya. Okey. Dan jawapan juga dalam cm. Jadi tak perlulah sebenarnya murid-murid tukar unit tersebut. Tak perlu. Tak perlu tukar. Okey. Jadi kita tengok macam mana cara menyelesaikan, kan? Okey, Kita dah baik. bincang tadi. Okey. Jadi cara menyelesaikan masalah, mula-mula tadi apa yang kita buat adalah kita mengenal pasti nilai-nilai yang diberikan. Okey. Okey, cikgu dah tunjukkan yang ini. Okey, kemudian kenal pasti apakah formula yang kita akan gunakan, iaitu lambda sama AX per D. Ya. Kemudian kita gantikan semua nilai tadi. Nilai tadi ni masuk je Sean dekat dalam formula. Tak susah pun Sean. Ya. Lepas tu tekan-tekan kalkulator, dapatlah 1.6 cm. Okey. Dan langkah keempat, jangan lupa semak. Semak apa? Semak betul tak nilai tadi? Semak betul tak formulanya? Semak adakah betul penggantian dan unit. Jadi itu yang perlu disemak. Okey. Jawapannya adalah B. 1.6 cm. Ya. Okey? Okey, Boleh cikgu? Sean? Boleh, cikgu. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Okey. Rajah menunjukkan pinggir cerah dan gelap yang terhasil dalam eksperimen Dwi Celahyang yang menggunakan sumber cahaya biru. Yang monokromatik. Tadi cikgu dah terangkan kan? Cahaya monokromatik. Ni soalan ni minta kamu ramalkan. Apakah yang akan terjadi kepada pinggir-pinggir itu jika sumber cahaya hijau digunakan?
Okey. Maknanya jadi kat cahaya sini biru dulu, kena- lepas tu cahaya hijau. Okey. Mula-mula buat eksperimen guna cahaya biru. Lepas tu cahaya hijau. Ya. Okey. Agaknya selain daripada warna yang berbeza, kenapa? Apa lagi yang berbeza kat sini? Saya rasa sebab dia warna berbeza, saya tahu warna berbeza tu mempunyai lambda yang berbeza. Andai. Okey. Jadi cikgu tunjukkan dekat slide ini adalah panjang gelombang bagi setiap warna. Sebab itu, untuk eksperimen dui celayang, kita mesti menggunakan cahaya monokromatik. Ya. Okey. Jadi dekat sini tadi kita guna warna biru kan mula-mula? Ya. Mula-mula warna biru, Okey. kemudian ramalkan jika gunakan warna Hijau. hijau. Okey. Jadi penyelesaiannya kita gunakan rumus lambda sama AX per D. Ya, betul. Okey, jadi apa yang boleh kita cakap kat sini adalah apabila dia cakap ramalkan apa yang berlaku kepada pinggir tadi kan? Okey, jadi pinggir tu X. Kita punya warna mewakili lambda. Ya. Jadi, tengok kat sini bandingkan. Tengok lambda biru kecil, lambda hijau besar. Ya. Jadi dekat sini lambda besar, maka X akan besar. Meningkat juga sebab Okey, jadi hubung kat kait di mana? antara lambda dengan X tu adalah berkadar terus. Betul. Ya. Okey, sekarang kan Sean, agaknya lah mana satu jawapan yang boleh kita ambil ni? Pinggir terang menjadi lebih lebar, pinggir gelap menjadi lebih lebar daripada jarak antara. Tadi yang X tu apa cikgu? X adalah jarak antara dua pinggir gelap atau dua pinggir cerah yang berturutan. Okey cikgu, saya rasa jawapan mutamat saya adalah C. Wah, muktamad? Mutamat. Muktamad betul. Cikgu Betul, nak cikgu. tekan ni? Okey, boleh. Betul eh? Oh, betul. Nasib baik. Betul. Okey. Jawapannya ialah C. Okey. Susah ke Sean? Saya rasa senang cikgu kalau kita dah faham konsep ni. Saya rasa memang boleh jawab kalau kita aplikasikan konsep kepada soalan yang diberikan. Betul. Betul cakap Sean tu. Yang paling penting sebenarnya untuk murid-murid di rumah sebenarnya untuk menguasai sesuatu konsep itu mesti faham dulu. Ya. Okay, bila dah faham then cuba selesaikan masalah. Ya. Okay. Bukan hanya menghafal lah sebenarnya. Ya, kalau betul. menghafal memang susah untuk selesaikan Betul. masalah. Saya rasa Hafalan itu perlu. Ya. Tetapi bukan semua perkara perlu dihafal. Ya, saya rasa kalau kita dah fahami dah secara automatik memang benda tu kita dah tahu dah ibu. Maknanya betul. Benda kalau kita dah tahu kita macam hafal lah kan. Yang betul. paling penting tu saya rasa kita kena faham lah benda tu ibu. Lagi satu, fizik ni memang berkaitan dengan kita punya persekitaran. Jadi kalau kita memahami persekitaran kita cuba mengenali dengan lebih baik. Jadi secara tak langsung apa yang kita kenal di sekeliling kita tu kita boleh aplikasikan ke dalam soalan-soalan tadi. Ya, betul cikgu. Okey. Terima kasih lagi sekali cikgu dan saya rasa sebelum kita berakhir mungkin cikgu boleh berikan rumusan kepada apa yang kita pelajari pada hari ini. Alright. Jadi apa yang telah kita pelajari hari ini, kita telah menghuraikan prinsip superposisi gelombang. Boleh dapat ingat lagi kan tadi? Superposisi gelombang. Kan? Ada interference, superposisi adalah pertindihan antara dua gelombang. Jadi pertindihan ini boleh membentuk interference membina atau interference memusnah. Kemudian daripada interference tadi akan membentuk corak-corak gelombang yang telah kita perhatikan melalui dua aktiviti yang telah kita lakukan tadi. Kemudian daripada aktiviti-aktiviti itu kita menghubungkan, ini bukan L ya, ini lambda. Kita menghubungkan empat pemboleh ubah iaitu lambda, AX dan D. Okey, iaitu kita dapat formula lambda sama AX per D. Betul. Okey, dan terakhir sekali kita telah menyelesaikan masalah yang melibatkan interference gelombang. Dan sebenarnya Sean, sepanjang kita melalui semua proses pembelajaran tadi, kita telah menjalankan pentaksiran bilik darjah. Okey. Kemudian sebenarnya Sean, murid-murid di rumah dan juga guru-guru ya boleh mendapatkan latihan pengukuhan daripada sumberku. Okey. Untuk mengukuhkan lagi kefahaman kita. Betul. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih Cikgu Nisa atas perkongsian ilmu pada hari ini dan kepada mereka yang menonton di rumah, harap ia memberi manfaat kepada anda dan juga anda dapatlah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Didik TV KPM. Jumpa lagi. Bye.
KPM